Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Sembang Santai Podcast episod yang ke-8 bersama saya Irayu sebagai host anda untuk minggu ini. Terlebih dahulu saya mewakili tim podcast kami ingin memohon jutaan kemaafan kerana minggu lepas kami tidak dapat bersiaran. Maaf juga andai sound pada hari ini tidak stabil kerana hari ini kami terpaksa membuat 2-in-1 iaitu secara maya dan secara face to face. Di kesempatan kali ini juga saya ingin memohon agar para pendengar dan panel-panel kita di sini untuk sama-sama mendoakan agar kita semua dijauhkan dari wabak COVID-19 ini. Kita doakan jika ada di antara kita yang pernah terkena wabak ini, semoga mereka terus diberikan kesihatan agar tidak ada sebarang post-COVID syndrome ataupun long COVID. Dan jika ada di antara kita yang sedang dijangkiti wabak ini, semoga Allah mengangkat penyakit mereka. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat wabak ini dari atas muka bumi ini. Kerana jika kita lihat pada minggu ini, angka kes COVID-19 telah mencecah angka 30,000. Jadi kita sama-samalah mendoakan semoga kita semua dijauhkan dari wabak ini. Amin. Okey, kita kembali lagi ke podcast kita pada minggu ini. Masih dengan panel-panel tetap yang sama. Namun untuk kali ini kita hanya ada 2 orang panel tetap, iaitu Rin dan Kak Nadia. Kerana kita memberi ruang untuk seorang lagi panel tetap kita, Kak Fatin, yang baru saja melangsungkan perkahwinannya pada hari Ahad lepas. Jadi saya mewakili tim podcast ini mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucap selamat melayari bahtera perkahwinan buat sahabat kami Kak Fatin dan pasangannya. Semoga mahligai yang dibina sakinah, mawadah, warahmah. So Kak Nadia dan Rin, apa khabar hari ini? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Moga pendengar juga, di luar juga sentiasa sihat walafiat. Rin macam mana? Sihat? Alhamdulillah sihat. Rin cuma minta doakan semoga Rin tak ada simptom COVID, simptom yang untuk ke arah positif lah. Isnin ni dah boleh masuk office macam biasa. Okey, kita sama-sama doakan semoga Rin dijauhkanlah daripada wabak ini. Dah kali ketiga kena kuarantin untuk bulan ni. Ya, kali ketiga dah Kak. Minggu lepas baru buat balik PC pergi office. Hari ni kena sambung lagi. Sebab kontak rapat. Okey, kita doakan semoga yang mana di antara kita ada juga yang menjadi kontak rapat tu, semoga dijauhkanlah daripada wabak ini. Okey, kita kembali ke tajuk podcast kita hari ini. So, agak-agak apakah topik yang akan kita bincangkan untuk minggu ni? Kak Nadia, agak-agak topik apa yang akan kita bincangkan untuk minggu ni? Kak rasa topik yang kita nak bincang minggu ni tentulah berkaitan dengan kehidupan secara generalnya. Kalau Rin rasa agak-agak untuk minggu ni kita akan bincangkan topik apa? Episod 7 kata topik apa tah? Menjauh kerana sayang. Menjauh kerana sayang. Mungkin dalam kategori tak tahulah, mungkin sama kot macam Kak Nadia, kehidupan juga kot. Saya tirulah jawapan Kak Nadia tu. Okey. So, tanpa melengahkan lagi masa, saya sebutkan topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu hidup bukanlah sebuah perlumbaan atau pertandingan. Saya percaya sahabat panel saya di sini dan para pendengar sudah terbiasa mendengarkan ayat ataupun kalimah hidup bukanlah sebuah perlumbaan ataupun pertandingan. Tapi apakah erti di sebalik hidup bukanlah sebuah perlumbaan atau pertandingan? Jadi sebelum kita faham apakah erti di sebalik kata hidup bukanlah sebuah perlumbaan atau pertandingan, moleklah kiranya kita mendengar apakah erti hidup, perlumbaan dan pertandingan menurut panel-panel kita pada hari ini. Saya jemput Kak Nadia dululah untuk mentafsirkan apakah erti hidup bukan sebuah perlumbaan atau pertandingan. Dipersilakan. Okey, bagi sebelum tu terima kasih kepada host kita hari ni, Dayu. Okey, bagi Kak berbalik kepada soalan yang ditanya oleh Dayu, apakah erti hidup pertandingan atau perlumbaan? Macam bagi Kak sendiri, hidup tu hidup kita bagaikan roda. Ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah. Tapi dalam hidup ni
macam pandangan peribadi Kak sendiri, bagi Kak hidup tu bukanlah sebuah pertandingan, bukan juga sebuah perlumbaan. Tapi hidup bagi Kak ni adalah satu perjuangan yang mana kita semua merupakan pejuang dalam hidup kita, dan semuanya sentiasa berjuang untuk untuk mendapatkan keridaan Allah, sentiasa berjuang untuk menjadi seorang anak yang baik kan. Jadi Kak berpegang kepada hidup tu adalah sebuah perjuangan, yang mana perjuangan kita tak berakhir dekat dunia saja. Yang mana perjuangan kita akan bersambung hingga ke syurga, insyaAllah. Okay, yang tu je. Okey, terima kasih Kak Nadia. So, apa yang saya dapat tangkap daripada apa yang Kak Nadia ertikan dengan kehidupan adalah, kehidupan ni ibarat roda yang berputar. Maksudnya ada kadang kita di atas dan kadang kita di bawah. So kita dengar pula apa jawapan Rin. Apakah erti hidup, perlumbaan dan pertandingan menurut Rin? Silakan Rin. Okay, thank you Idayu. Okay, tajuk kita kan hidup bukanlah sebuah perlumbaan dan pertandingan. Okay, Rin setuju macam Kak Nadia kata, hidup ni kadang kita ke atas, kadang kita kat bawah. Tak semestinya bila kita berjaya kita akan jatuh, dan tak semestinya kita tak berjaya kita takkan berjaya. Faham tak maksud kami? Faham ke tak? Boleh jelaskan dengan lebih jelas tak? Boleh boleh dijelaskan lagi tak maksud Rin tu? Betul, hampir-hampir faham, tapi boleh Rin jelaskan lebih detail. Sebenarnya macam ni, kan hidup tu kadang atas kita bawa, kadang bawah. Kadang walaupun kita ke atas, kita berjaya, kita mungkin akan jatuh. Dan bila kita dalam keadaan susah, masa kita susah tu kadang kata kita ada di bawah. Jadi bila masa je kita boleh naik duduk ke atas. Faham tak? Okey, faham. Okey. Lepas tu pertandingan ataupun perlumbaan ni bagi Rin, kalau pertandingan dan perlumbaan ni bagi Rin, kita masuk, kalau kita masuk pertandingan, kita masuk perlumbaan semua tu, kita nakkan kejayaan. Hidup pun macam tu juga, kita nakkan kejayaan. Tapi tak semua yang kita nak akan capai dalam waktu yang kita nak. Mungkin benda tu akan lambat, dan mungkin dia akan kita akan sampai cepat kepada destinasi yang kita nak tu, kejayaan kita tu. Jelas tak? Kau rasa macam Jelas. itulah kot yang kami faham lah. Menurut Rin, hidup pun sama juga macam Kak Nadia. Hidup tu ibarat roda yang berputar. Kadang kita di atas dan kadang di bawah. So daripada apa yang Kak Nadia dan Rin jelaskan, yang saya dapat simpulkan adalah hidup kita, maksudnya bila Kak Nadia dan Rin cakap ibarat roda, kadang di atas dan di bawah, maksudnya hidup tu adalah apabila kita berada dalam keadaan yang tertentu. Pertandingan tu seperti kita bertanding di gelanggang, iaitu peraturan yang sama, pengadil pun sama juga. So kalau perlumbaan pula, perlumbaan adalah apabila kita berlari ataupun kita bermula di garisan permulaan yang sama, berlari dengan jarak yang sama dan mencapai matlamat yang sama, iaitu garisan penamat. Dan daripada definisi yang telah disebutkan oleh sahabat panel kita pada hari ini, jelaslah di sini bahawa hidup bukanlah sebuah perlumbaan atau pertandingan. Dan hidup bukanlah sebuah perlumbaan dan pertandingan itu membawa erti bahawa dalam hidup kita ni kita tak perlu bersaing ataupun membandingkan diri kita dengan orang lain, kerana yang menjalani hidup kita adalah diri kita sendiri dan bukanlah orang lain. Suatu kejayaan orang lain mungkin bukan suatu yang kita impikan. Begitu juga sebaliknya. Kita semua adalah manusia yang sama ataupun sama-sama manusia, namun jalan hidup kita selalu berbeza dan takkan pernah sama. Jadi kita teruskan dengan soalan yang kedua.
Adakah kalian setuju bahawa hidup bukanlah sebuah perlumbaan atau pertandingan? Jika ya, kenapa? Dan jika tidak, kenapa? Kita persilakan Kak Nadia dulu. Silakan Kak Nadia. Okey, terima kasih atas soalan tersebut, Idayu. Okey, seperti yang soalan Idayu ajukan, jadi akak masih berpegang dengan kenyataan akak pada soalan satu tadi, yang mana bagi akak hidup tu adalah sebuah perjuangan. Sebab akak teringat yang kita sebenarnya di dunia ni, kita di dunia adalah untuk berpenat-penat, ya, di mana di akhirat adalah untuk berehat. Jadi dan kehidupan di dunia juga adalah satu persinggahan, yang mana dekat sinilah kita berjuang sebagai pejuang. Maknanya kita berjuang untuk survive. Kita untuk apa, macam Idayu kata kan, macam Rin juga kata, kehidupan kita nak menuju ke satu kejayaan yang mana setiap orang tak sama. Mungkin timing orang ni macam ni, timing orang ni macam ni. Permulaan pun bagi kau juga, setiap orang permulaan pun tak sama. Mungkin dia sebab satu, kita umur lain-lain kan. Lepas tu kita punya permulaan ni mungkin dia jatuh dulu, orang ni bangkit dulu, dia tak sama. Tapi yang mana kita tahu kita punya arah tuju tu, akhirnya kita nak menuju kejayaan, yang mana akhirnya ada kemanisan. Tapi sebelum nak capai kejayaan tu, dia adalah naik turun dia ada pahit manis dia, dan kejayaan setiap orang, definisi kejayaan setiap orang tu dia berbeza. Mungkin orang ni kejayaan bagi dia adalah untuk dia memiliki sebuah perniagaan, contoh. Itu definisi kejayaan dia. Kalau orang lain pula definisi kejayaan. Jadi bagi kau macam tu lah. Yang mana kau masih lagi berpegang yang kehidupan tu adalah sebuah perjuangan, dan aku tak setuju yang kehidupan kita ni adalah perlumbaan ataupun pertandingan. Sebab bagi kau perlumbaan dengan pertandingan ni, pada pandangan kau, dia macam kita nak berebut-rebutkan sesuatu. Dan merebutkan sesuatu tu, dia macam contohlah pertandingan kalah mati kan. Dia macam merebut-rebutkan sesuatu sampai kita menghiraukan, contohlah dia nak kaya tapi dia ambil jalan yang mana salah daripada segi syarak. Jadi tak betul lah. Kita walaupun kita nak kaya, janganlah sebab nak kaya cepat kita ambil jalan yang tak sepatutnya. Macam tu. Jadi macam itulah kau punya sedikit pandangan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Kak Nadia atas pandangan Kak Nadia tadi. Menurut Kak Nadia, hidup ini bukanlah sebuah perlumbaan atau pertandingan, tapi lebih kepada perjuangan. Sebab bagi Kak Nadia, dunia adalah tempat untuk kita berpenat lelah, dan di syurga kelak adalah tempat beristirahat kita yang kekal, yang abadi. Jadi kita teruskan dengan pendapat Rin. Adakah Rin setuju bahawa hidup bukanlah sebuah perlumbaan atau pertandingan? Jika ya, kenapa? Dan jika tidak, kenapa? Silakan Rin. Okay, kalau Rin lah, Rin pun tak setuju. Rin sama macam Kak Nadia. Kak Nadia kata setuju, Rin pun setuju. Boleh macam tu. Dah kat lawa. Memang suka tiru orang. Bukan selalu. Okay, Rin tak setuju sebab bagi Rin, hidup ni satu perjalanan, satu perjuangan. Bukannya kita berlumba-lumba. Siapa paling cepat kaya, dia yang menang. Bukan. Sebab hidup kita ni kan satu perjalanan yang tenang. Dalam perjalanan kita ni, kita akan dapat ilmu, kita akan dapat
banyak pengalaman, sama ada pengalaman kata daripada pahit, manis, masam, masin, semua tu. Lepas tu dalam perjalanan kita juga, kita akan ada cabaran, kita akan ada ujian. Macam sekarang ni, ujian kita ialah kita diuji dengan COVID. Macam ni sekarang, Rin dah 3 kali dah kena kuarantin. Itulah ujian dalam perjalanan hidup. Jadi nak ataupun tak nak, Rin tetap kena kuarantin, kena terima benda tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tak kuarantin, kita keluar suka hati, kita boleh menyebabkan orang lain pula dijangkiti. Jadi dalam perjalanan kita ni, kita belajar banyak erti kehidupan kita. Dan perjalanan hidup kita ni tak sama macam orang lain. Ada orang yang jalan dia straight sampai dia dah berjaya. Ada orang yang jalan dia bengkok, naik masuk lubang, turun lubang lah apa. So tak sama. Dan ada juga yang dia buat something, mungkin bisnes atau dia belajar, dia gagal tapi dia buat lagi, dia gagal dia ulang lagi. Sebab apa? Sebab dia nak kerjaan. Ada orang macam kadang kata, ada orang yang buat ambil exam sekali dia lepas dah. Jadi setiap orang hidup dia tak sama. So kita kena lalui perjalanan hidup kita dengan tenang, dengan sabar, dan slow and steady lah. Kita just follow the flow, macam tu lah. Tapi kita akan sampai ke destinasi yang sama. Maksudnya hidup ni kita kejar satu destinasi. Macam Kak Nadia apa dah sebut tadi, hidup kita sementara. Kak Nadia sebut tadi tak ingat lah. Tapi hidup ni sementara je. Yang akan kekal ialah masa dekat sana nanti. Bila kita dah mati, itulah kata akhirat. Waktu bila kita mati, kat situ menentukan sama ada destinasi kita semua orang hidup dia nak ke syurga, nak masuk syurga. Jadi destinasi kita sama, cuma perjalanan kita yang berbeza. Okey, terima kasih Rin. So, jika menurut Kak Nadia, hidup bukanlah sebuah perlumbaan atau pertandingan, tapi hidup lebih kepada sebuah perjuangan. Tapi menurut Rin, hidup ni ibaratkan sebuah perjalanan. Sebab dalam hidup ni adalah perjalanan bagi kita untuk menuju ke destinasi yang kekal, iaitu syurga, iaitu tempatnya persinggahan abadi kita. Okey, so secara simpelnya saya bagi perumpamaan lah apa yang Rin dengan Kak Nadia maksudkan tadi. Sedangkan kasut pun tak sama saiz, ini kan pula hidup kita memang tak akan sama dengan orang lain. Hakikatnya dalam kehidupan kita, kita semua tak pernah bermula di garisan yang sama. Garisan penamat juga pun berbeza. Halangan yang perlu kita lalui untuk kita menuju ke destinasi kita pun berbeza. Malahan jalan hidup kita pun berbeza. Orang yang lahir dulu, cabaran dia tak sama dengan orang yang lahir 10 tahun kemudian. Impian, latar belakang setiap orang pun tak sama juga. Lagipun kita tak pernah bersaing di gelanggang yang sama dengan peraturan yang sama. Jadi macam mana kita nak cakap kata hidup tu sebuah pertandingan atau perlumbaan? Jadi pendapat saya tak perlulah untuk kita berlumba-lumba atau bersaing dengan orang lain untuk menampakkan bahawa diri kita ini hebat. Kerana apa? Kerana kita tak pernah berlumba di garisan permulaan yang sama dan kita tak pernah bertanding dalam gelanggang yang sama. Jadi tak ada istilah siapa sampai dulu ataupun siapa pemenangnya. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita cuma perlu berusaha yang terbaik pada jalan kita, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita sampai ke destinasi yang ingin kita tuju. So kita teruskan lagi dengan soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir ni dia macam lain macam sikit. So saya nak tahulah apa yang ingin panda-panda kita sampaikan pada diri mereka 5 tahun yang akan datang untuk ingatkan diri mereka bahawa hidup bukanlah sebuah perlumbaan atau pertandingan. Okey,
sebelum saya teruskan ke panel, saya rasa eloklah kalau saya bagi contoh dulu kan. So contohnya, apa yang ingin saya sampaikan pada diri saya 5 tahun yang akan datang adalah, Dear Idayu Roslan, jika sekarang kamu melihat podcast ini, ingatlah bahawa 5 tahun yang lalu kamu sendiri pernah menyatakan bahawa hidup itu bukanlah suatu perlumbaan atau sesuatu yang perlu kamu pertandingkan. Jadi, jika saat ini kamu sedang merasa insecure dengan kejayaan orang lain, atau mungkin kamu sedang merasa tidak senang dengan apa yang kamu miliki atau kamu jalani, ingatlah bahawa hidup ini bukanlah sesuatu yang perlu kamu lumbakan atau kamu tak pernah pun berada dalam gelanggang pertandingan yang sama, kerana sesungguhnya dalam hidup ini tiada menang atau gagal, yang ada cuma berjaya atau gagal. Dan kejayaan serta kegagalan itu boleh datang awal, lambat atau mungkin takkan pernah muncul dalam kehidupan kita. Namun pada akhirnya, tiada siapa yang harus kamu kejarkan, tiada siapa yang harus kamu kalahkan melainkan diri kamu sendiri. Hentikan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Namun, jika kamu rasa perbandingan itu membuatkan kamu lebih bermotivasi untuk menjadi lebih baik, silakan untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Namun, jika perbandingan itu membuatkan kamu berasa lemah, berasa cemburu dengan hidup orang lain, lebih baik kamu hentikan. Jangan pedulikan orang, pandang depan dan ikutlah jalan kamu sendiri. Akhir sekali, terima kasih kerana kamu dah survive sehingga ke hari ini. Jadi, itu antara contoh lah yang boleh diperkatakan kepada diri sendiri. So, Kak Nadia, apa yang ingin Kak Nadia sampaikan pada diri Kak Nadia 5 tahun yang akan datang kalau Kak Nadia tengok podcast ni? Sebab insyaAllah podcast ni akan selalu ada dekat YouTube tu. So, mana tahu 5 tahun akan datang Kak Nadia scroll-scroll, ni macam podcast yang aku pernah join dulu. So, nak tengok balik lah. Nak tengok balik, dan apa yang Kak Nadia nak sampaikan pada diri Kak Nadia waktu tu? Silakan Kak Nadia. Okay, terima kasih Dayu atas soalan tersebut. Okay, apa yang kau nak sampaikan kepada diri akak 5 tahun akan datang? Okay, yang pertama, jika diri akak 5 tahun yang akan datang, insyaAllah kalau banyak umur, mendengar semula podcast ni, yang pertama, jika waktu tersebut berada dalam keadaan sedih ataupun gembira ataupun sedang bahagia, sedarlah bahawa Nadia, awak pernah jatuh, awak pernah bangun, awak pernah sedih, awak pernah gembira. Jadi pertama, bersyukurlah apa adanya sekarang. Dalam 5 tahun ni, mungkin boleh tengok semula apa yang dah capai, apa yang belum capai. Kalau yang belum capai tu, teruskan, jangan bersedih, teruskan bangkit, teruskan capai apa yang nak capai sampai boleh capai. Dan jangan menyerah. Jangan menyerah untuk berjuang. Walaupun dalam perjalanan tu rasa penat, rasa macam nak give up, teruskan dan teruskan. Okay. So kak sayang tu je kau nak sampaikan kepada diri akak 5 tahun akan datang. And last sekali, I'm proud of you. You did it. Awak dah sampai ke tahap ni. So saya bangga dengan awak. Saya yang masa dulu bangga dengan awak yang masa kini. Okay, yang tu je. Okay, so itu yang ingin Kak Nadia sampaikan pada diri dia 5 tahun akan datang. Bahawa dia dah menjalani hidup dia dengan sebaik mungkin. Dia dah pernah rasa sedih, dia pernah rasa berada di bawah, dia pernah rasa semua rasa yang dia dah pernah rasa dah. So 5 tahun akan datang, apa yang dia nak bagi tahu kat diri dia waktu tu, you did it. Dah buat dah sehabis baik, dah buat yang terbaik yang boleh dilakukan. So, apa pula yang ingin Rin sampaikan pada diri Rin pada 5 tahun akan datang kalau Rin tengok podcast ni? Apa yang Rin nak sampaikan untuk Rin? Untuk Rin 5 tahun akan datang. Kalau dia tengok balik podcast ni,
kita tak tahu sama ada kita hidup lagi ataupun tak 5 tahun akan datang. Tapi ni nak pesan. Okay, Assalamualaikum Syarina. Kalau hang dengar balik podcast ni, hang sendiri pilih ataupun hang sendiri kata yang hidup ni bukannya satu perlumbaan, bukannya satu pertandingan. Hidup ni adalah satu perjalanan. Maka kita tak perlu pun bandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebab perjalanan hidup kita tak sama dengan orang. Dan jika kita memandang ujian itu dengan hati, maka ujian itu akan jadi sesuatu yang menguatkan kita, bukan menghancurkan kita. Jika di saat itu engkau gagal, gagal itu adalah normal dalam kehidupan kita. Kalau kita tak gagal, kita takkan belajar. Dan kalau kita tak belajar daripada kegagalan tu, kita takkan pernah berubah. Dan sesulit ataupun sesukar mana pun perjalanan hidup hang waktu tu, hang tetap kena teruskan juga. Dan semoga ada sinar di penghujung perjalanan hidup hang tu. Okay, so terima kasih Rin atas pesanan Rin untuk diri sendiri. So semoga apa yang Rin pesan untuk diri sendiri tu dapat di apply kan pada diri Rin. Okay, so apa yang saya dapat simpulkan pada podcast kita pada hari ini adalah hidup ini bukanlah satu perlumbaan sehingga kita terkejar-kejar dalam kehidupan dan mengejar untuk melebihi orang lain dalam macam-macam hal. Hidup juga bukanlah sebuah pertandingan yang perlu ada pemenangnya. Hidup kita telah ditentukan oleh Allah dengan satu jalan hidup yang unik dan berbeza. Tiada satu pun yang sama. Tiada siapa yang dikira berjaya dan bahagia hidupnya sehingga dia sebenarnya berjaya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perakhiran dan matlamat hidup kita di dunia ini. Perjalanan hidup kita memang berliku dan setiap liku yang kita hadapi juga tidak sama antara satu sama lain. Jadi tak perlulah berlumba atau bertanding dengan orang lain. Akhir kata, untuk menutup podcast kita pada hari ini, saya tutup dengan memang benar, hidup ini bukan satu perlumbaan, jauh sekali sebuah pertandingan, kerana hidup adalah sebuah perjalanan sebelum sampai ke destinasi yang terakhir. Dan setiap orang akan melalui jalan yang berbeza untuk sampai ke destinasi tersebut. Sebagai manusia, kita hanya perlu menjalani hidup kita sebaik mungkin dan sentiasalah bersyukur dengan nikmat yang ada. Berbahagialah dengan apa yang kita ada dan berusahalah semoga kita berjaya dengan perakhiran yang baik dan mulia. Mudah-mudahan jalan yang kita pilih mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju ke syurganya. Sesungguhnya itulah destinasi yang terakhir yang ingin kita tuju, insya-Allah. Jadi segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu atas kelemahan diri kami sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Sekian, terima kasih.